dalam Google Classroom. Thank you, Puini. Okey, 10.33. 20 orang saja sekarang ni. Tak apalah, nanti cikgu share video lah. Okey. Sekejap, ada lagi yang sedang masuk. Wen Chun. Wen Chun baru masuk. Ada lagi tak yang nak masuk ni? Tolong panggil kawan-kawan. Okey, setakat minggu lepas, cikgu ada bagi video dan latihan tentang belanjawan tunai kan? Okey, belanjawan tunai. Cikgu dah habis semak. Cikgu dah habis semak baru sebentar tadi cikgu habis semak. Yang mana yang dah hantar. Ramai lagi yang belum hantar belanjawan tunai. Okey, cikgu tengok ramai yang boleh buat lah. Okey, cuma ada beberapa item yang boleh ditambah baik lagi. Okey, belanjawan tunai. Dan sebelum ni, tak apalah, nanti cikgu akan share jawapan cikgu. Boleh check lah, boleh bezakan dengan jawapan awak Okey, sepatutnya lepas bab perakaunan untuk kawalan tunai, okey, sepatutnya selepas penyata penyesuaian bank dengan belanjawan tunai adalah topik perkongsian. Okey, perkongsian. Lepas perkongsian, syarikat. Okey, so kita belum belajar lagi ni perkongsian dengan syarikat. Tapi cikgu skip dulu dua topik ni. Cikgu terus jump ke kelab dan persatuan sebab kita punya folio. Okey, projek kita topik kelab dan persatuan. So nanti lepas kita habis bab kelab persatuan, baru cikgu akan masuk balik bab perkongsian lah. Okey, bila kita dah habis cover bab kelab persatuan, kita boleh mula buat folio sedikit demi sedikit. Okey? (27). Okey lah, boleh lah. Rohama. Okey. So hari ni kita nak belajar kelab dan persatuan. Okey, semua dah memang familiar dengan perkataan kelab dan persatuan kan? Okey, kelab dan persatuan yang paling mudah awak nampak adalah di sekolah sendiri kan? Semua pelajar ada join kelab ataupun persatuan. Boleh tak bagi cikgu contoh? Apa kelab dan persatuan yang ada di sekolah kita? Okey, boleh on mic awak ataupun tulis dalam kertas macam cikgu tulis ni. Tunjuk dekat skrin. Okey, bagi cikgu contoh. Kelab dan persatuan. Boleh? Izzat, bagi Izzat satu contoh. Boleh tak? Jumpa mic tak? Bagi cikgu contoh. Contoh kelab yang besar. Okey, poin ni bagi dekat komen ni. Bahasa Cina, ekonomi, bahasa Melayu, Claire. ELS, okey bagus. Tu contoh kelab persatuan kan? Okey, rasa-rasa di luar sekolah ada tak kelab dan persatuan? Boleh tak bagi contoh kelab dan persatuan di luar organisasi sekolah? Apa dia? Ada. Okey, awak jawab ada. Apa contoh kelab dan persatuan yang di luar sekolah? Leo Club. Okey, bagus. Lagi? Apa lagi contoh kelab persatuan? Di luar. Yes, betul. BSMM, Bulan Sabit Merah Malaysia. Okey, itu adalah satu persatuan di luar organisasi kan? Dekat sekolah pun ada, di luar pun ada. Okey, lagi? Saint John. Yes, bagus. Lagi? Kelab apa lagi dekat luar? Pernah dengar Kelab Seri Damansara? Ya, kelab kita semula. Okey, lagi? Tak pernah dengar Kelab Seri Damansara? Kelab Darul Ehsan. Okey. Siapa pernah dengar Kelab Seri Damansara? Siapa tinggal di Kelab Seri Damansara? Tinggal di kelab pula. Tinggal di Seri Damansara. Okey, tapi sekarang kelab tu sudah tutup. Dulu ada Kelab Seri Damansara. Dalam kelab tu ada swimming pool,
ada dewan untuk orang sewa, ada court badminton, ada gym. Navina, tahu ada Kelab Seri Damansara kan? Okey, tu contoh kelab. Okey, pernah dengar kelab pengguna? Kelab pengguna Pulau Pinang. Satu kelab yang sangat aktif. Kelab Persatuan Pengguna. Persatuan Pengguna. Okey, so nampak tak? Kelab persatuan ni bukan sahaja dalam sekolah tapi ada juga di luar. Okey, so kelab dan persatuan ni dia tak sama macam perniagaan yang kita belajar sebelum ni. Okey, yang kita belajar sebelum ni perniagaan milikan tunggal. Dia adalah organisasi yang bermotifkan keuntungan. Okey, tubuhkan perniagaan untuk mendapatkan untung. Tujuan utama penubuhan adalah untuk mendapatkan untung. Tapi kelab dan persatuan ni tujuan dia bukan untuk mendapatkan untung semata-mata. Okey, so ini maksud dia. Mau boleh baca tak sini? Okey. Kelab dan persatuan adalah sebuah organisasi bukan bermotifkan untung. Okey, organisasi yang bukan bermotifkan untung. Okey, apa tujuan kelab dan persatuan ditubuhkan? Matlamat. Okey, matlamat kelab dan persatuan ditubuhkan adalah untuk menjaga kepentingan ahli. Ya, ada. Menjaga kepentingan ahli. Contoh, persatuan pengguna. Okey, kita semua ni adalah ahli persatuan pengguna. So, sekiranya ada hak-hak pengguna yang kita rasa hak kita sebagai pengguna dicabuli. Okey, kita tak dapat hak sebagai pengguna. Kita boleh buat aduan. So, kalau suara kita sebagai satu individu saja mungkin tak begitu didengari. Kalau kita bersuara melalui persatuan lebih kuat. Betul tak? Okey, itu contoh kelab yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan ahli. Okey, yang kedua, untuk menyediakan kemudahan. Menyediakan kemudahan kepada ahli. Contoh cikgu bagi tadi Kelab Seri Damansara, dia bagi kemudahan gym, dia bagi kemudahan untuk ahli gunakan dia punya kemudahan yang ada di kelab lah. Okey, swimming pool, siapa bayar boleh guna. Itu contoh kelab yang menyediakan kemudahan kepada ahli. Okey, dan yang ketiga, mengadakan perkhidmatan sosial, kebudayaan, rekreasi. Yang ini contoh-contoh kelab. Kelab apa ni? Kalau kelab apa ya dekat luar, macam awak tu lah kat sekolah kan? Kelab Persatuan Bahasa Cina. Okey, kelab fotografi. Okey, sama-sama share hobi. Okey, rekreasi, sukan, kebudayaan. Itu contoh kelab yang menyediakan perkhidmatan ataupun adakan aktiviti untuk ahli-ahli kelab. Kelab-kelab kereta. Okey. Kelab kereta apa? Kelab kereta apa yang aktif? Ada contoh tak? Cikgu dulu join kelab Gen 2 Club. Kereta Gen 2. Sekarang dah tak. Okey. So, itu contoh kelab dan persatuan. Okey. Walaupun kelab dan persatuan ni dia bukan entiti yang untuk bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tapi kelab ada duit tak? Awak boleh on mic lah. Tak ada duit? Ada. Okay? Kelab awak punya persatuan pun ada duit kan? Okey, dari mana kelab dapat wang? Dari mana sumber kewangan sesebuah kelab persatuan? Awak masuk persatuan daripada ahli, betul Meci? Okey, daripada ahli bayar ahli bayar yuran, registration fee, betul? Mungkin registration fee ataupun yuran pendaftaran. Mula-mula nak join kelab kena bayar yuran pendaftaran, register. Okey, itu sekali seumur hidup je. Masa pendaftaran je bayar. Okey? Ataupun ahli kena bayar setiap bulan. Yuran ahli setiap bulan, ada yang kena bayar setahun sekali. Okey? So, kelab dan persatuan ni dia punya sumber utama kewangan adalah daripada yuran.
Okay, selain daripada lain-lain sumber lah, sponsor dan sebagainya. Okay, so yuran tu adalah sumber pendapatan utama. Okay ni, sumber kewangan. Okay, tadi Navina cakap yuran pendaftaran. Okay, yang pertama yuran pendaftaran, registration fee. Okay, ataupun yuran yang kita bayar secara bulanan ataupun tahunan. Itu kita panggil yuran ahli. Okay, yang kedua, yuran ahli. Okay, apa lagi sumber kewangan sebuah kelab dan persatuan? Selain daripada yuran pendaftaran, yuran ahli. Boleh bagi contoh lain. Derma, betul? Okay, derma. Derma ataupun sponsor tadi kan? Okay, derma atau sponsor. Lagi? Awak punya kelab persatuan. Kutipan jualan, betul. Walaupun kelab persatuan ni dia bukan organisasi yang bermotifkan untung, tapi ada kelab yang menjalankan perniagaan untuk menambah dana. Okey? Mungkin ada buat jualan. Contoh macam kelab usahawan muda. Okey, buka gerai semasa hari sukan. Nampak? Kelab usahawan muda buka gerai jualan semasa hari sukan. Okey? So itu juga menambah dana kelab. Okey. Jualan. Okey, Claire bagi yuran pertandingan, betul? Okey, contoh cikgu bagi Okey, contoh apa kelab yang ada tak pernah join mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh mana-mana kelab di sekolah? Contoh, okey, kelab bowling. Kelab bowling. Kelab bowling ada anjurkan pertandingan bowling terbuka. Okey, siapa nak join satu grup kena bayar RM30. Contoh kelab bowling menganjurkan pertandingan bowling terbuka, siapa-siapa nak join pun boleh, tapi siapa join perlu bayar RM30. Itu yuran pertandingan. Berbeza dengan yuran pendaftaran dengan yuran ahli tadi kan. Okey, so tu yuran pertandingan. Okey, apa lagi contoh sumber kewangan bagi sebuah kelab? Ada lagi tak? Okey, contoh-contoh lain mungkin dia jual dia punya ABS. Okey, kelab ada ABS yang tidak lagi digunakan. Okay, dia jual komputer lama ke. Itu juga sumber kewangan lah. Okey, sewa, betul. Contoh tadi macam kelab Seri Damansara. Okey, kalau orang yang bukan ahli mahu menggunakan dia punya kemudahan dalam kelab, nak sewa dewan untuk majlis perkahwinan, boleh. Tapi kena bayar kan. So itu sewa tu adalah pendapatan bagi kelab. Okey, nak main badminton, nak guna court, boleh bayar. Itu juga contoh sewa bagi kelab. Faedah dan sebagainya. Okey, bagus. Okey, so ramai yang boleh keluarkan contoh lah sumber kewangan sebuah kelab dan persatuan. Okey, so walaupun dia bukan entiti yang bermotifkan untung, tapi sebab dia ada kutipan wang, ada duit, maknanya mesti ada akaun. Okey, so kita akan belajar akaun untuk kelab dan persatuan lah dalam bab ni. Okey, setakat ni ada soalan tak? Tak ada, okey. Kita teruskan Okey, untuk kelab dan persatuan ni dia memang berbeza. Lain terus dengan milikan tunggal punya akaun. Okey ni. Kita nak tengok perbezaan akaun bagi sebuah perniagaan berbanding kelab. Okey. Nombor 1, buku tunai. Okey, semua tahu buku tunai kan? Buku tunai kita guna untuk apa? Buku tunai kita guna untuk merekodkan wang masuk dan wang keluar, betul tak?
Okay, kita rekodkan wang masuk di sebelah debit buku tunai, wang keluar di sebelah kredit buku tunai. Okay. So, sebab kelab persatuan pun ada wang masuk, wang keluar. Macam tadi kan kita ada yuran, kita ada jualan. Maknanya ada terima wang. So, dia perlu rekod juga. Tapi dia bukan buat buku tunai. Dia buat akaun penerimaan dan pembayaran. Okay, fungsi yang sama merekod wang masuk dan wang keluar. Tetapi dia bukan, namanya bukan buku tunai. Dia tulis akaun penerimaan dan pembayaran. So, fungsinya merekod wang masuk dan wang keluar. Okay. Yang kedua, PUR. Ingat lagi tak PUR tu apa? Akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, apa yang kita dapat dari PUR? Kenapa kita sediakan PUR? Untuk cari untung atau rugi bersih kan? Okay, untuk cari untung atau rugi bersih perniagaan. Okay, tapi disebabkan kelab persatuan bukannya organisasi perniagaan, bukan bermotifkan untung, so dia tak ada PUR. Dia bukan akaun perdagangan dan untung rugi. Tetapi dia ada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, beza Perniagaan sediakan PUR, tapi kelab sediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay. Yang ketiga, EP, equity pemilik dalam PKK, penyata kedudukan kewangan, equity pemilik, kalau milikan tunggal ataupun perkongsian pun kita panggil modal. Okay, aset tolak liability kita dapat modal. Okay, tapi term dalam kelab persatuan kita tak panggil modal, kita panggil dana terkumpul. Okay, dana terkumpul. Bukan modal tapi dana terkumpul. Okay, setakat ni ada soalan tak? Okay, so nampak beza perniagaan dengan kelab dan persatuan. Lain dia punya akaun. Okay. Okay, bagus. Faham Okay, so hari ni saya guna ajar akaun penerimaan dan pembayaran sahaja. Okay, ingat lagi tak tadi? Apa dia akaun penerimaan dan pembayaran? Fungsi sama macam buku tunai. Okay, sama macam buku tunai. Rekod wang masuk dan wang keluar. Okay, so ada dua bentuk. Bentuk T dan bentuk penyata. Okay, bentuk T dan bentuk penyata. Kalau bentuk T macam ni lah. Okay, mula atas sekali nama kelab ataupun persatuan. Okay, tajuk yang lengkap, akaun penerimaan. Suara saya jelas tak? Saya tutup dengan kertas. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Okay, tajuk yang lengkap, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir. Okay, so bentuk T, mesti ada garis di tengah lah, ada debit dan kredit. Okay, apa yang perlu ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran? First, kena ada baki awal. Okay, contoh sekarang tahun 2020. Awal tahun 2020, berapa baki wang yang kelab ada? Okay, so wang tu maksudnya bank ataupun bank dan tunai. Okay, bank dan tunai. So, baki awal yang kita bawa dari tahun 2019. Okay, baki akhir 2019 jadi baki awal tahun 2020. So, baki awal di sebelah debit. Okay, macam buku tunai. Sebelah debit wang masuk kan. So, mula dengan baki BB. Berapa baki BB? Dan sebelah debit juga kita tambah semua penerimaan wang masuk. Yuran ahli, yuran pertandingan, yuran pendaftaran, derma, jualan. Okay. Ini semua senaraikan semua penerimaan di sebelah debit account penerimaan dan pembayaran. Okay. Di sebelah kredit pula rekod wang keluar. Okay, wang keluar maknanya kita bayar. Apa yang kita bayar? Okay, contoh kelab kena bayar bil. Okay, kelab sedia masyarakat kan? Okay, dia ada kadar bayaran. So, dia bayar. Berapa dia bayar bil? Dia ada pekerja. Okay, so dia kena bayar gaji. Berapa gaji yang dia bayar? Okay, apa lagi contoh? Contoh insurans club.
Okey, di sebelah kredit juga sebab bayar. Okey. So pada akhir tahun apa kita buat? Kita nak cari berapa baki akhir wang yang kita ada. Okey, so macam mana nak cari baki akhir? Imbangkan macam biasalah. Okey, tengok side mana lebih besar, debit atau kredit. Sepatutnya debit lah besar. Terima lagi banyak daripada bayar kan. So jumlahkan sebelah debit berapa total, samakan dengan sebelah kredit. So cari baki HB. Okey, jumlah tadi tolak dengan semua yang kita bayar, dapat baki HB. Dan jangan lupa HB mesti pindah jadi baki BB. Okey, baki BB untuk next year. Boleh faham tak format bentuk T? Ada soalan tak? Apa ada soalan? Akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, good. Senang kan? Sama je macam buku tunai. Okay, ni bentuk T. Kita tengok bentuk penyata pula. Ni bentuk penyata. Bentuk penyata maksudnya tak ada garis tengah lah. Dia bukan bentuk T kan? Tak ada garis tengah, tak ada debit dan kredit. Senarai atas ke bawah. Okay, so apa benda yang penting? Kena ada baki BB. First, baki BB. Second, penerimaan. Third, pembayaran. Akhir sekali baki HB. Mula-mula baki BB dulu berapa ringgit. Kemudian, aku sikit tajuk. Tambah penerimaan. Senaraikan semua penerimaan. Okay, letak kolom tepi dulu kan. Okay, jumlah penerimaan bawa di bawah baki BB. So, total dulu baki BB tambah penerimaan berapa dapat. Bawah ni, tolak pembayaran. Senaraikan semua item-item pembayaran oleh Clark. Berapa jumlah bayar. So, tadi baki BB tambah terima berapa dapat. Tolak bayar. So, akhir sekali kita dapat apa ni? Baki HB. Okay? Boleh faham tak? Okay, ni bentuk penyata. Okay. So, kalau sebaik-baiknya, kita buat bentuk penyata lah. Okay. Kita buat bentuk penyata. Senang. Okay. Faham? Okay, bagus. Bentuk T, bentuk penyata dah siap. Okay. Sekarang, buku teks ada tak? Semua ada buku teks tak dekat depan? Ada. Okay, bagus. Okay, dah buka muka surat. Siapa ada buku teks, sekarang buka page 199. Muka surat 199. Okay, siapa tak ada, cikgu boleh tunjuk dekat phone sekejap. Okay. Sekarang nampak tak cikgu punya soalan? Nampak tak soalan? Muka surat 199, Mastery Topical 6.2. Ada keluar soalan tak dekat skrin cikgu? Skrin awak keluar soalan tak? Boleh on mic seorang? Bagi tahu cikgu ada soalan keluar tak? Ya, nampak cikgu. Alright, Jun. Okay. Okay, tengok soalan nombor 1. Mastery Topical 6.1. Mastery Topical 6.2, soalan nombor 1. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perekonomian Kelab Rakan Muda. Okay, baki tunai di bank pada 1 Januari 2017. 1 Januari maknanya baki awal, betul tak? Okay, 14,200 baki awal. Jumlah penerimaan tunai 9,200. Jumlah pembayaran tunai 8,600. Okey, soalan tanya berapakah baki akhir tunai di bank pada 31 Disember. Okey. Simple je, dia bagi kita baki awal, dia bagi jumlah penerimaan, dia bagi jumlah pembayaran. Dan soalan minta awak kira baki akhir tunai di bank. Boleh kira tak? Okey. Yang cuba kira. Okey, ada kertas, ada buku kan? Boleh tak kira? Baki awal 1,4,200 tambah penerimaan
9.200 tolak pembayaran. RM8,600. Cara kira pun buat je macam format penyata juga. Okey. Dah dapat jawapan belum? Dah. 14,800. Berapa jawapan? 14,800. 14,800, betul? Ya. Okey, semua dapat jawapan tak? Ya, semua dapat. Okey, bagus. Betul 14,800. Saya buat dalam buku. Okey, tak nak buat sekarang pun tak apa. Nanti boleh buat sebab memang cikgu dah bagi arahan dalam GC. Okey. Okay, ni cikgu buat. Baki awal 14,200 tambah penerimaan tolak pembayaran akhir sekali tulis baki HB. Make sure tulis bawah ni baki HB. Okey. Soalan satu senang kan? Mudah je. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 2. Okey, sekarang semua tengok soalan nombor 2. Cikgu sambung present tadi Okey, sambung present. Semua tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Kelab badminton Sibu telah ditubuhkan 5 tahun yang lalu di Sibu, Sarawak. Baki tunai di Bank Kelab Badminton Sibu pada 1 Januari 2017 berjumlah 18,200. Okey, baki tunai pada 1 Januari, maknanya baki awal 18,200. Berikut ialah butiran penerimaan dan pembayaran tunai bagi tahun berakhir 31 Disember. Okey, dia dah asingkan dah butir penerimaan dengan butir pembayaran. Okey, sediakan penyata penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey. Boleh terus buat tak sekarang ni? Sediakan penyata penerimaan, buat bentuk penyata. Okey. Kalau dia cakap akaun penerimaan pun buat je bentuk penyata. Okey. Cuba buat sekarang. Tajuk lengkap mula dengan nama kelab. Akaun tajuk penuh, akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Format dia macam mana tadi? Baki BB, tambah penerimaan, tolak pembayaran. Okey? Cuba buat sekarang. Kelab badminton Sibu. Akaun penerimaan. Okay.
Boleh buat ke? Tengah buat ke? Tengah buat apa tu? Tengah buat latihan ke? Buat dalam buku. Tak mau. Okey. Dah dapat jawapan dah? 25150. Okey, bagus. Cepat. Okey, nanti buat dalam buku format macam ni. Lengkap Okey. Pastikan label baki HB di bawah. Tak ada masalah ni kan? Senang saja. Siapa ada masalah? Ada soalan tak? Boleh Okey, so nanti buat dalam buku. Macam biasa. Macam latihan sebelum ni juga. Lepas buat, snap gambar dengan terang. Okey, buka lampu sebab ada yang hantar gambar homework hari tu gelap sangat. Okey, tolong ambil gambar di tempat yang cerah. Rotate siap-siap. Jangan hantar cikgu terbalik. Susah cikgu nak semak. Okey, dan jelas. Tak mau gambar blur. Okey, snap dah hantar dalam GC. Google Classroom. Cikgu dah ada buat satu post untuk homework ni. Akaun penerima anda pembayaran. Tak ada apa? Syarul dengan Savish tak ada apa? Tak ada masalah ke? Ke tak ada apa? Tak ada soalan. Okey, bagus. Okey. So, kena faham akaun penerimaan dan pembayaran ni, dia rekod wang masuk dan wang keluar. Tak kira berapa kita dapat, berapa kita bayar. Okey. So, sebenarnya apa yang ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni adalah bukan amount sebenar. Okey. Cuba ingat balik milikan tunggal punya soalan. Kan? Kita dah diberi imbangan duga, contoh gaji 1,000. Okey, contoh gaji dalam imbangan duga 1,000. Okey, tapi dalam maklumat tambahan bagi tahu ada lagi gaji belum bayar RM500. Okey, gaji yang kita dah bayar 1,000 tapi ada gaji belum bayar RM500. So, apa kita buat? Kita kena buat pelarasan dulu kan, adjustment. Kita nak cari jumlah gaji sebenar. So, gaji dah bayar 1,000 tambah yang belum bayar 500 dapat 1,500. Itu baru yang sebenar. Okey, so, apa yang dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni bukan amount sebenar. Okey, bukan amount sebenar. Ayah pelan sikit. Okey, bukan amount sebenar. Okey, mungkin kita terlebih dapat, kurang dapat. Atau terlebih bayar atau terkurang bayar. Okey, tapi dalam akaun penerimaan dan pembayaran ni tak perlu buat pelarasan. Masuk je berapa terima, berapa bayar. So, kita akan dapatlah baki akhir duit kita. Okey. Tu akaun penerimaan dan pembayaran. Tadi kan? Okey, ini yang tadi cikgu bagi tadi. Yang pertama dah siap. Akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, yang kedua ni PUR. Okey, PUR. Masa kita buat PUR dulu, kita kena buat pelarasan dulu, betul tak? Okey, kita kena buat pelarasan dahulu baru boleh sediakan PUR. Jadi, bila nak buat pendapatan dan perbelanjaan ni, akaun pendapatan dan perbelanjaan mesti buat pelarasan dahulu. Okey, mesti buat pelarasan dahulu. Okey. Tapi untuk hari ni cikgu tak nak ajar lagi lah yang ni. Kita akan belajar dalam next class nanti. So, ada masa dalam 50 minit lagi. Boleh siapkan homework terus ke? Okey, boleh terus siapkan homework, hantar dalam GC sekarang. Okey, bagus Okey, so itu saja kot untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi di next Google Meet untuk akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, ada soalan sebelum cikgu tutup kelas? Okey. Okey, thank you. Bagus masuk kelas. Bagus. Okey, tak ada soalan Kalau ada soalan boleh WhatsApp cikgu ataupun WhatsApp lah senang. Okey, actually dalam Google Classroom tu cikgu set schedule awak punya homework tu start pukul 12 tapi tak payah boleh buat dulu.
Nanti boleh hantar dalam GC. Okay, terima kasih. Bye. Boleh left dah lah. Thank you semua.